Majlis Convocation ke-21 Institut Teknologi Brunei yang berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pada bulan lepas. Majlis bermula dengan perarakan masuk ke dalam Dewan para graduan yang bakal menerima sijil diploma tertinggi kebangsaan mereka. Majlis diikuti dengan perarakan masuk ahli-ahli Akademik Institut Teknologi Brunei dan ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan Institut Teknologi Brunei. Tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Timbalan Sultan. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung ITB dijunjung oleh Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku pengerusi Majlis ITB yang berhormat Pihin Datuk Singa Menteri Kenal Bersara Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin, Pemangku Menteri Pendidikan Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Yusof dan Pemangku Naib Chancellor ITB Dr. Hajah Naimah binti Haji Basir. Sejurus keberangkatan, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan dinyanyikan. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ar-Rahman oleh Muhammad Aslam Rifai bin Marsal, pelajar diploma tertinggi kebangsaan dalam kejuruteraan awam ITB. Dalam surah Ar-Rahman yang dibacakan, terdapat banyak pengajaran yang wajib manusia itu mengetahuinya. Di antaranya, sebagai manusia kita wajib mensyukuri nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan yang tidak terhitung banyaknya, penciptaan manusia daripada tanah dan kelebihan yang mampu berkata-kata, dan jin diciptakan daripada api serta peredaran matahari dan bulan yang teratur mengikut falak. Pemangku Naib Chancellor ITB Dr. Hajah Naimah dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan ITB telah mengemaskinikan visi dan misinya sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah universiti bagi menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia pada Majlis Convocation ITB kali ke-20 tahun lalu. ITB akan dapat memberikan sasana pembelajaran yang lebih kondusif dan berkualiti. Beribu ampun, pada menjunjung sabda Duli Tuanku di Majlis Convocation ITB kali ke-20 pada 24 Jamadil Akhir 1432 Hijrah bersamaan 28 Mei 2011, ITB telah mengemaskinikan visi dan misinya sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah universiti. Misi ITB ialah untuk memberikan sasana pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan yang berkualiti tinggi bagi melaksanakan program-program akademik serta pembelajaran sepanjang hayat untuk melahirkan graduan-graduan dan pengusaha-pengusaha demi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk pembangunan negara. Manakala visi ITB ialah untuk menjadi sebuah universiti teknologi yang terkemuka dalam bidang pembelajaran, penyelidikan dan inovasi. Di samping itu, ITB telah menyediakan satu pelan strategik bagi tempoh 5 tahun, iaitu 2011 hingga 2016. Pelan strategik ini mengandungi 6 bidang fokus. Pertama, memenuhi keperluan negara. Kedua, perkembangan fakulti. Ketiga, kecekapan dan keberkesanan governance dan pengurusan. Keempat, pembangunan dan perkembangan infrastruktur. Kelima, kualiti pengalaman pelajar dan perkongsian strategik.
Sebagai sebuah universiti, ITB akan memperkenalkan 9 lagi program-program baru di peringkat sarjana muda. Sukacita disembahkan bahawa pada tahun akademik 2012-2013 yang akan bermula bulan Ogos ini nanti, ITB akan memperkenalkan 9 lagi program-program baru di peringkat sarjana muda. Program-program tersebut ialah Bachelor of Engineering and Civil Engineering, Bachelor of Engineering in Civil and Structural Engineering, Bachelor of Engineering and Civil and Geotechnical Engineering. Program-program ijazah tempatan ini akan menggantikan program-program ijazah berkembar dengan Queen University Belfast. Manakala program-program lain yang juga akan ditawarkan mulai tahun ini adalah Bachelor of Engineering and Mechatronic Engineering, Bachelor of Engineering and Electrical and Electronic Engineering, Bachelor of Business and Finance and E-Commerce, Bachelor of Business and E-Marketing, Bachelor of Science in Computing, dan Bachelor of Science in Computer Networking and Security. Bagi memberikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan berkualiti, ITB telah menambah kemudahan dari segi infrastrukturnya. Bangunan petroleum dan chemical engineering dibina menggunakan dana dari syarikat minyak Shell Brunei Sendirian Berhad dan Shell Eastern Petroleum and Upstream International Asia akan dapat digunakan mulai bulan Ogos tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda melahirkan harapan agar para graduan memanfaatkan dengan sebaiknya segala pengetahuan, kemahiran serta sikap positif yang tertanam sepanjang tempoh mereka menimba ilmu di ITB. Asas tersebut, sabda Duli Yang Teramat Mulia, adalah mustahak kerana para graduan akan memasuki alam pekerjaan yang sangat mencabar sama ada di sektor awam, swasta atau perusahaan persendirian. Ianya bukan semata-mata sebagai alam untuk kita mencari rezeki sahaja. Malahan yang lebih penting, ianya adalah arena untuk para graduan sama-sama memperkasakan bangsa yang lebih produktif sebagai jentera pembangunan sosioekonomi negara yang bertunjangkan kepada pengetahuan. Kita menyadari bahawa negara sentiasa memerlukan graduan yang mampu memanfaatkan pengetahuan secara proaktif, kreatif dan inovatif serta adaptable terhadap perkembangan dan cabaran ekonomi semasa yang dinamik. Ke arah itu, para graduan perlulah meneruskan usaha untuk menimba lebih banyak ilmu serta kemahiran walaupun sudah meninggalkan pusat pengajian formal melalui proses pembelajaran sepanjang hayat sebagai ciri teras kepada bangsa yang progresif. Dalam konteks negara yang tidak begitu ramai penduduknya, pembangunan sumber tenaga manusia tempatan dan pengurusan bakat adalah teras kepada kelangsungan bangsa dan negara. Justru, institusi pengajian tinggi hendaklah sentiasa mengambil kira kehendak semasa pasaran pekerjaan dalam mengubah kurikulum dan program yang bakal dilaksanakan. Ini termasuk menyelaraskan ciri-ciri kelayakan yang sentiasa berubah mengikut profil ekonomi negara, pematuhan piawaian dan amalan terbaik pasaran serta perkembangan kemajuan teknologi semasa. Dalam erti kata yang lain, kurikulum dan program hendaklah digubal bagi memastikan ianya sentiasa relevan dengan keperluan terkini. Ianya perlu diseimbangkan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang serasi dan selaras dengan kehendak semasa. Ini kerana end product dari program yang dilaksanakan adalah juga bakal menghasilkan golongan pemikir yang akan sama-sama memikul tanggungjawab dan berperanan bagi menjayakan dan mencapai wawasan negara.
Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, ITB perlu meningkatkan profil prestasinya dengan sentiasa peka terhadap trend semasa di kalangan pusat pengajian tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa. Institusi pengajian tinggi, Sabda Duli Yang Teramat Mulia, perlu menerokai bidang-bidang pengajian yang berpotensi untuk menyumbang kepada usaha, mempelbagaikan asas ekonomi negara serta membuka peluang pekerjaan baru yang berkualiti selain daya tarikan kepada pelaburan yang produktif. Dalam hubungan ini, saya sukacita mengalu-alukan beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh ITB dalam meluaskan lagi sumbangannya dalam membangun sumber tenaga manusia di negara ini. Ini termasuklah dengan meningkatkan nisbah rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi melalui pengembangan akses untuk mengikuti program tertentu kepada mereka yang memiliki kelayakan asas bersesuaian dengan mengadakan kursus separuh masa khusus bagi memberikan peluang kepada mereka yang di alam pekerjaan untuk meningkatkan tahap kelulusan akademik serta kemahiran semasa masing-masing. Inisiatif ini diharap bukan saja sebagai pendorong perkembangan kerjaya, malahan akan membantu mengekalkan tenaga kerja berbakat dalam memantapkan daya saing organisasi masing-masing. Saya difahamkan bahawa pihak ITB telah juga giat mengambil langkah-langkah bersesuaian ke arah meningkatkan kualiti graduan dan program-program yang ditawarkan dari masa ke semasa. Ini termasuklah dalam menerapkan nilai-nilai etika dan jati diri bangsa yang sentiasa progresif. Bagaimanapun, ITB, Sabda Duli Yang Teramat Mulia, hendaklah terus memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama yang berterusan dengan pihak majikan dan industri setempat, termasuk mendekati pengusaha kecil dalam industri kotej tempatan. Dengan jalinan kerjasama ini, kedua belah pihak diharap akan saling mendapat manfaat bukan sahaja melalui pembangunan hubungan rangka kerjasama, malahan dari aspek pengembangan profesionalisme untuk jangka panjang. Dari sudut lainnya, penglibatan langsung sektor industri dalam pengubalan kurikulum yang relevan dan terkini akan seterusnya berupaya meningkatkan tahap kebolehpasaran para graduan. Pada masa yang sama, saya juga mengambil maklum mengenai langkah berterusan ITB dalam meningkatkan profilnya di kalangan universiti sejagat. Ini dilaksanakan melalui pembentukan rangka kerjasama dengan universiti luar negara yang berkongsi aspirasi yang sama, khususnya kolaborasi bagi meningkatkan keupayaan tenaga akademik, pertukaran siswa dan penyelidikan dalam bidang-bidang yang berkepentingan. Jaringan kerjasama sebegini adalah juga sebagai forum bagi memastikan bahawa ITB turut berperanan dalam arena pendidikan serantau dan antarabangsa. Sebagai langkah meningkatkan profil prestasinya, saya berpendapat ITB hendaklah juga sentiasa peka dengan trend semasa di kalangan pusat pengajian tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa. Ini termasuklah antara lainnya keupayaan ITB untuk menarik lebih ramai pelajar yang berkualiti melalui penerapan nilai-nilai distintif dan kelebihan program akademik yang ditawarkannya berpotensi untuk menambah nilai kebolehpasaran mereka. Di samping itu, ITB perlu untuk terus meningkatkan fokus terhadap kecakapannya dalam pengendalian inovasi dan penyelidikan melalui penjanaan sumber kewangan secara mapan. Adalah sangat penting bagi pembiayaan kerja-kerja penyelidikan untuk tidak hanya semata-mata bergantung kepada pembiayaan one-off. Dalam pada itu, peningkatan keupayaan ITB dalam mempercepatkan proses membangun dan meluluskan program-program baharu yang berasaskan
emerging knowledge and technologies adalah juga salah satu lagi elemen penting ke arah meningkatkan prestasi dan profil ITB. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan mengurniakan diploma tertinggi kebangsaan kepada 384 orang graduan pengambilan ke-25 dalam bidang-bidang kejuruteraan sivil, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektronik dan elektrikal, perdagangan dan dalam bidang komputer dan sistem maklumat. Dari jumlah tersebut, seramai 190 orang graduan telah dilahirkan dari Fakulti Kejuruteraan dan 194 keluaran Fakulti Perdagangan dan Komputer. Graduan yang menerima sijil diploma tertinggi kebangsaan ini adalah di antara para pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka pada bulan Disember 2011 yang lalu. Dari jumlah ini, seramai 18 orang graduan terdiri dari pelajar-pelajar dalam jurusan perakaunan, 28 orang dalam jurusan keuangan, 20 orang dalam jurusan pengurusan, 30 orang dalam jurusan pemasaran, 48 orang dalam jurusan kejuruteraan awam, 19 orang dalam kejuruteraan pengurusan dan kejuruteraan pembinaan, 49 orang dalam jurusan kejuruteraan mekanikal, 28 orang dalam jurusan kejuruteraan kuasa elektrik dan kawalan, 29 orang dalam jurusan kejuruteraan komunikasi dan sistem komputer, 17 orang dalam jurusan kejuruteraan rangkaian, 36 orang dalam jurusan komputer, 18 orang dalam jurusan sistem maklumat dan 44 orang dalam jurusan perkembangan internet dan multimedia. Awangku Muhammad Hazim dan Pangeran Mahari. Dengan terdapatnya program-program baru yang diperkenalkan, sudah tentu dapat melahirkan para graduan yang mampu menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. ITB memang sudah dikenali dengan program-program yang ditawarkannya sebelum ini di peringkat Higher National Diploma yang relevan terhadap keperluan industri. Dan ITB akan terus mempertahankan ethosnya, iaitu pendidikan hands-on, pendidikan yang relevan kepada industri, dan di samping ITB mengambil kira keperluan dari segi jumlah dan keperluan dari segi pengkhususan program. Dan InsyaAllah dengan graduan-graduan yang lahir dari program-program yang relevan ini akan dapat menyumbang kepada sumber tenaga negara yang produktif, yang kompeten dan yang berharga. Sejak dinaikkan taraf pada tahun 2008, jumlah program-program yang ditawarkan oleh ITB telah meningkat dengan begitu pesat. Setahun selepas kurnia titah berkenan penaikan taraf ITB menjadi sebuah universiti, itu pada tahun 2008, setahun selepas itu pada tahun 2009, universiti mula menawarkan program-program ijazah sarjana muda tempatan, sebanyak 4 program sarjana muda tempatan. Itu pada tahun 2009. Pada tahun 2012 ini terdapat banyak pertambahan, iaitu untuk kemasukan 2012 sebanyak 13 program sarjana muda tempatan telah ditawarkan, dan ini tidak termasuk 2 program sarjana muda artikulasi dengan University of New South Wales, Australia, iaitu di bidang kejuruteraan petroleum dan kejuruteraan kimia. Belajarlah, tapi kalau anda beberapa dapat orang graduan scholarship, mengongsikan tentang rancangan mereka selepas menamatkan pembelajaran di peringkat diploma tinggi kebangsaan ini. Lepas dapat degree,
InsyaAllah aku mau kalau dapat jadi lecturer untuk macam mengajar future generation so that future generation boleh build up their knowledge in terms of business so that they could apply it to the outside world nanti. Hala tuju saya adalah menyambung pelajaran di University of Kent, second year entry. Sekarang mengapply beasiswa kerajaan, so sedang masih menunggu jawapan daripada government. Apa network engineering boleh menyumbang pada negara? Network ini adalah berguna pada semua organisation yang akan mula. Dia boleh membuat semua proses lebih lancarlah dengan kerana information technology adalah bidang penting pada 21st century ini. Selaras dengan usaha universiti untuk memberikan pendidikan tinggi yang berkualiti dalam bidang-bidang kejuruteraan, perdagangan dan komputer di negara ini, universiti ini telah menggiatkan lagi usaha dengan membangun prasarana dan kemudahan-kemudahannya. Projek Fasa 3 yang dijangka siap pada hujung tahun ini akan menempatkan blok-blok akademik, dewan kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna dan kafeteria demi keselesaan para pelajar-pelajar dalam keadaan yang selesa dan kondusif. Mula-mula, my first choice adalah kerja dulu. Then perhaps 2 to 3 years after kerja, baru start menyambung degree. Perhaps till master lah, especially in rotating equipment in mechanical engineering. Communication and computer engineering, saya rasa course ini penting since kita ni punya negara semakin maju dan perlu dipertingkatkan lagi lah sehingga ya tahun ini pun baru ada diadakan degree course di ITB. InsyaAllah mudah-mudahan saja diadakan jugalah atau master in this course ini. Ya. Seramai 5 orang pelajar terbaik telah diberikan anugerah pelajar cemerlang sejurus Majlis Penyampaian Sijil Diploma. Bidang kejuruteraan perdagangan iaitu perakaunan diberikan kepada Nur Kamilah binti Haji Awang Soyini. Anugerah juga diberikan dalam lain-lain bidang. Program perkembangan internet dan multimedia disandang oleh Awang Kamaruzaman bin Haji Afandi. Program kejuruteraan mekanikal diberikan kepada Muhammad Fadullah bin Ramli dan Nur Zafira binti Haji Abdul Ghaffar dalam bidang kejuruteraan komunikasi dan sistem komputer. Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti tenaga pelajar, ITB telah membuat beberapa strategi dengan mengambil pakar tenaga akademik yang berpengalaman di peringkat profesor madya dan profesor. Usaha-usaha yang lain ke arah ini termasuklah meningkatkan tahap kelulusan pensyarah-pensyarah tempatan melalui latihan dalam perkhidmatan, di samping menggalakkan pensyarah-pensyarah tempatan terutamanya yang baru berkhidmat mengikut penempatan industri. Sementara di sebelah malam telah diadakan majlis kesyukuran untuk meraihkan 384 orang graduan yang menerima diploma tertinggi kebangsaan dalam pelbagai jurusan. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas.
Hadir pemangku Menteri Pendidikan Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof yang juga menyampaikan anugerah sumbangan sektor swasta dan cenderahati penghargaan ITB kepada 45 orang graduan terbaik. Para graduan ini merupakan pelajar yang cemerlang dalam bidang perdagangan, komputer dan sistem maklumat, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan elektronik. Convocation pada tahun ini merupakan graduan yang terakhir menerima sijil mereka dalam Diploma Tertinggi Kebangsaan atau HND keseluruhannya. Kerana convocation pada tahun depan, ITB bukan sahaja akan meraihkan graduan-graduan HND pengambilan ke-26 yang belajar pada masa ini, tetapi juga buat julung kalinya akan mengeluarkan graduan-graduan ijazah sarjana muda tempatan setaraf dengan status ITB sebagai sebuah universiti.